Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ali Farhan bin Ahmad Azlan, Ketua Kumpulan 3. Pada hari ini, kami akan membentangkan cabaran dan kejayaan Malaysia dalam pelbagai sektor, antaranya dalam sektor sukan, pengangkutan, ekonomi, perkauman, pendidikan dan pertanian. Cabaran dan kejayaan Malaysia dalam bidang sukan adalah: yang pertama, Malaysia suka untuk melahirkan atlet yang berkualiti dan berbakat kerana kurang tenaga mengajar untuk melahirkan atlet yang berkualiti. Seterusnya, kejayaan iaitu Malaysia dapat mewujudkan sekolah-sekolah sukan yang di mana sukan menjadi keutamaan selepas akademik seperti sekolah-sekolah sukan Bukit Jalil. Cabaran dan kejayaan yang seterusnya ialah kerajaan. Cabaran kerajaan menyediakan fasiliti sukan yang sedikit kepada masyarakat. Majlis Pembandaran Negeri yang menyediakan fasiliti sukan yang terbuka kepada semua lapisan masyarakat. Oleh itu, semua masyarakat dapat menggunakan fasiliti tersebut untuk mengisi masa lapang mereka. Dan terakhir, cabaran tentang program kompetisi sukan yang sangat terhad dalam Malaysia yang menjadikan negara kita kurang menonjol dan dikenali oleh negara luar. Kejayaannya, program kompetisi sukan kini telah berkembang dengan adanya bermacam-macam program sukan bertaraf dunia yang diadakan di Malaysia seperti WWF, Malaysia Open yang berada dalam Malaysia. Pengangkutan. Apabila negara Malaysia tidak memiliki lapangan terbang, barang yang nak dieksporkan ke luar negara amat sukar. Hal ini kerana barang yang nak dieksporkan untuk ke luar negara, Malaysia tertumpu kepada angkutan laut seperti kapal kargo. Kejayaan. Malaysia telah menekukan lapangan terbang antarabangsa iaitu KLIA dan KLIA-2. Dengan wujudnya lapangan terbang yang komersial ini, pemandaran barang dapat dilakukan dengan cepat. Seterusnya, Malaysia juga telah mewujudkan syarikat pertukangan sendiri iaitu Malaysian Airlines dan Air Asia. Masalah pengangkutan awam, cabaran. Pengangkutan awam yang terhad menyebabkan berlakunya kesesakan lalu lintas. Ini menimbulkan rasa risau dan marah terhadap orang awam. Hal ini kerana mereka sukar untuk melakukan perjalanan seperti pergi ke tempat kerja. Isu ini telah diperhangatkan oleh orang ramai agar kerajaan menangani isu ini dengan lebih cepat dan jujur. Kejayaan. Pihak kerajaan telah mengambil langkah drastik dengan menimbulkan LRT dan MRT di tempat-tempat yang tertutup orang ramai seperti KL. Dengan wujudnya LRT dan MRT ini menjadikan keadaan trafik berjalan dengan lebih lancar dan kurangnya kesesakan lalu lintas. Seterusnya, saya akan bentangkan cabaran dan kejayaan ekonomi di Malaysia. So first thing first, sektor ekonomi dalam pembangunan infrastruktur. Dari segi cabaran, di Malaysia ni kurangnya infrastruktur yang memadai yang boleh menjadi penghalang kepada perkembangan dan kepelbagaian ekonomi. Dari segi kejayaan pula, Malaysia berjaya membangunkan pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan-pelabuhan. Antara pelabuhan yang ada di Malaysia ni ialah Pelabuhan Kelang dan Pelabuhan Tanjung Pelepas yang telah menjadi pusat penting bagi perdagangan dan pengangkutan di laut. Selain itu, di darat pula, Malaysia berjaya membangunkan pembangunan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur dan projek-projek rel berkemaju seperti MRT dan LRT. Sektor ekonomi dalam pelancongan. Dari segi cabaran, Malaysia bersaing dengan destinasi pelancongan lain, especially dekat rantau Asia Tenggara dan di seluruh dunia. Kalau kejayaan pula, Malaysia telah berjaya membangunkan industri pelancongan dengan menarik pelancong asing melalui tarikan sumber jadi seperti budaya yang pelbagai, landscape yang menarik dan kemudahan pelancongan yang baik. Sektor ekonomi dalam isu tenaga kerja. Dari segi cabaran, kat Malaysia ni kekurangan pekerja mahir, masalah pekerja asing tidak berdokumen dan
cabaran dalam melahirkan tenaga kerja yang berkualiti dan sesuai dengan pasaran global. Dari segi kejayaan pula, dekat Malaysia ni pihak kerajaan telah bekerja keras dengan mewujudkan pusat-pusat latihan dan universiti tempatan dan membangunkan program-program sesuai dengan keperluan industri dan pasaran berus masa. Cabaran dan kejayaan Malaysia dalam memupuk perpaduan di negara kita. Cabaran pertama ialah berlaku ketidakseimbangan kaum di mana kaum Cina, Melayu dan India dipisahkan kepada beberapa bahagian. Seperti kaum Cina diletakkan di kawasan Lombok, kemudian kaum Melayu di kawasan Ladang dan kaum India di kawasan Estate. Akan Malaysia lakukan ialah mewujudkan pangeran bagi mengelakkan berlakunya perpecahan antara kaum dan menjaga ketenteraman dan keamanan negara. Cabaran kedua ialah ramai penduduk Malaysia yang menggunakan media massa untuk menghina kaum-kaum lain. Seperti contoh di Twitter, ramai yang menghina kaum-kaum lain dengan mengecam mereka dengan langkah yang kerajaan telah ambil ialah kerajaan telah menguatkuasakan undang-undang dengan mengenakan denda kepada pengguna-pengguna media sosial yang menghina kaum lain. Cabaran ketiga ialah wujud banyak sekolah berkeluar yang menempatkan sebuah kaum di sebuah sekolah, seperti contoh STKC, STKT. Jadi langkah yang kerajaan lakukan ialah mewujudkan sekolah untuk semua kaum agar mereka dapat belajar dan memupuk semangat perpaduan antara kaum di dalam sekolah. So seterusnya, saya akan terangkan cabaran dan kejayaan pendidikan di Malaysia. First, jurang pelajaran antara desa dan bandar. Okay, so standard pelajaran antara pelajar dekat desa dengan pelajar dekat bandar tak setara tau. Pelajar dekat desa ni diorang dapat explore pelajaran yang minimum sebab diorang kekurangan infrastruktur. Contoh macam ada sebuah sekolah yang tak ada library. Okay, kita move to kejayaan pendidikan di Malaysia. Okay, pihak kerajaan ni diorang dah bagi dana sebanyak 70.5 bilion untuk seimbangkan jurang pelajaran antara pelajar di desa dan di bandar. Contoh macam buku teks, meja dan kerusi dengan uniform sekolah. Okay, so seterusnya dari segi kewangan pula, ramai lepasan SPM tak sambung belajar sebab kos rujuk yang tinggi. Macam kita lah kan, kita kan sebelum nak masuk U ni kan banyak kos kan yang nak guna kan, nak beli laptop kan. So kan kejayaan dia ialah pihak kerajaan diorang dah bagi beasiswa untuk student tau. Contoh macam bantuan yayasan, bantuan zakat. Kalau dekat sekolah pula ada rancangan makanan tambahan iaitu RMT. Seterusnya, jurang pelajar biasa dengan orang kurang upaya. Pada zaman dulu, orang kurang upaya ni diorang tak ada peluang tau nak sambung belajar sebab tak ada cikgu yang berpengalaman lah kan. Okay, now sekarang kelas PPKI diperkenalkan, tapi dekat some random sekolah lah, tak semua sekolah yang ada. Dan sekarang pun diorang dah boleh akses pendidikan yang relevant untuk orang kurang upaya. Hari ini saya akan berkongsi tentang cabaran dan kejayaan Malaysia dalam sektor pertanian. Cabaran pertama ialah sektor pertanian terpaksa bersaing untuk mendapatkan tanah yang terhad dan memerlukan kos yang tinggi. Pada waktu kini, sektor pertanian telah menyumbang dalam ekonomi negara apabila Malaysia telah menjadi pengeluar utama getah asli dan biji timah di dunia. Cabaran yang kedua ialah teknologi pengeluaran dan pengurusan yang masih ketinggalan. Kerajaan tidak mahu mengambil risiko yang tinggi terhadap ekonomi negara apabila kemelesetan ekonomi atau ketidakstabilan dalam pasaran berlaku. Kini, Malaysia sudah menjadi kerajaan moden dan telah menciptakan banyak teknologi, antaranya adalah drone yang digunakan untuk mengambil gambar, imej tanaman dan imej ini boleh dianalisis untuk mengesan penyakit pada pokok, kadar klorofil, kadar kelembapan tanah dan kewujudan serangga. Selain itu, drone juga digunakan untuk meracun kawasan sawah padi untuk menghapuskan serangga perosak. Okey, sekian terima kasih daripada kami, kumpulan 3.
Semoga info-info yang diberikan memberi manfaat. Okey, sekian, terima kasih.